بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Tersambung perbincangan berkenaan dengan iman dan dua kalimah syahadah. Kita pelajari minggu lepas, seorang yang masuk Islam mesti mengucap dua kalimah syahadah, membuktikan keimanannya pada zahir. Adapun hatinya terserah pada Allah Ta'ala, itu urusan Allah. Para ulama menyatakan memadai juga untuk menyatakan Islam itu dengan kenyataan yang membawa maksud dua kalimah syahadah ini. Bukan mesti dua kalimah syahadah. Kalau kenyataan dia menunjukkan dia percaya pada Allah dan Nabi Muhammad SAW, tak mengucap dua kalimah syahadah, ada ulama mengatakan cukup membuktikan dia dah masuk Islam. Dua kalimah syahadah ini nak rasmi saja. Ini adalah berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ورفع إلى كل رجل منا أسيرة فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيرة حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. Rawah al-Bukhari. Maksudnya, Rasulullah SAW telah menghantar pasukan tentera yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu kepada Bani Juzaimah. Khalid Walid adalah seorang panglima yang handal, yang Nabi sebut Sayfullahi wa Sayfu Rasulih, pedang Allah dan pedang Rasulnya, kerana bijaknya dalam medan peperangan. Khalid dihantar untuk memerangi Bani Juzaimah. Ini selepas Fathu Makkah. Lalu mereka diajak kepada Islam. Khalid terus mengajak Bani Juzaimah masuk Islam. Mereka tidak berkata dengan baik, kami masuk Islam. Tetapi mereka berkata, kami meninggalkan agama yang dahulu. Mereka tak sebut aslamna, 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 kami masuk Islam. Mereka sebut sabba'na, sabba'na, sabba'na. Kami tukar agama, tinggal agama dulu. Mungkin bahasa daerah dia begitu. Dia kata begitu. Lalu Khalid membunuh dan menawan di kalangan mereka dan diserahkan tawanan itu kepada setiap orang. Lalu saya berkata, Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini berkata, Umar ini seorang ulama sahabat
anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang yang alim yang warak, dia terlibat dalam perang ini. Kata Abdullah, demi Allah saya tidak membunuh tawanan yang ada pada saya. Saya tak mau ikut arahan. Begitu juga kawan-kawan saya, anggota pasukan, dia tak buat begitu. Saya tidak membunuh tawanan masing-masing. Supaya tidak membunuh tawanan masing-masing. Sehingga kami tiba bertemu dengan Rasulullah SAW, beritahu, tiba-tiba Rasulullah SAW menadah tangan dan bersabda, wahai Tuhanku, aku berlepas diri daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Diulangi 2 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunjukkan bahawa Khalid telah melakukan satu kesalahan. Kerana membunuh orang yang tak kata aslamna, kata tukar agama. Cukup. Kata begitu. Tapi Khalid pergi bunuh. Sambungan hadis ini sehingga berlaku perbalahan antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid. Abdurrahman bin Auf terus menyanggah Khalid bin Walid. Ini semua adalah kerana bawakan berbalah di zaman jahiliyah dahulu. Balah zaman jahiliyah, Bani Jazaimah, belum Islam. Ada balah dulu. Nak bawa-bawa zaman Islam, kata Abdurrahman bin Auf, mana boleh. Ini salah. Dan terus menengkeng Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid menengkeng Abdurrahman bin Auf. Balah 2 orang sahabat ni. Lalu Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan kamu maki sahabat aku Abdurrahman bin Auf yang masuk Islam dulu. Sesungguhnya secupuk yang dibelanjakan, disumbang oleh sahabatku lebih besar pahalanya daripada orang kemudian yang menyumbang emas sebesar bukit Uhud. Nabi kata. Ini kelebihan orang masuk Islam dahulu. Jadi Khalid ni masuk Islam kemudian. Nabi kata jangan maki. Nabi ni sahabat aku yang masuk Islam awal. Secupuk yang dia belanja, pahala dia tak sama dengan seorang yang kemudian masuk Islam belanja sebesar emas sebesar bukit Uhud. Ini fadilat sahabat. Tidak boleh memaki sahabat-sahabat yang dahulu. Apalagi orang yang tak sahabat. Nak maki orang sahabat itu lagi tak boleh lah. Kan sahabat ni ada kelebihan-kelebihan dia di sisi Allah Ta'ala. Jadi menunjukkan hadis ini bahawa kata-kata yang menunjukkan dia masuk Islam. Walaupun tak mengucap dua kalimah syahadah, cukup untuk jadi orang Islam. Berlafaz dengan 2 kalimah syahadah ataupun maksudnya mestilah dengan tasdiq, dengan percaya yang sempurna dan i'tiqad yang jazim, i'tiqad yang putus, yang tidak ada ragu, tidak ada syak sedikit pun. Mesti begitu. Mengucap 2 kalimah syahadah dengan hati yang yakin kepada Islam, tak ada ragu. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Surah Muhammad ayat 19. Maksudnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan beristighfarlah terhadap dosamu dan orang yang beriman lelaki dan perempuan, dan Allah mengetahui di mana kamu berbalik-balik bergerak dan di mana kamu menetap. Ayat ini menunjukkan dari Allah itu mestilah dengan yakin. Firman Allah Subhanahu wa taala, idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Surah Al-Munafiqun ayat 1. Maksudnya, apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu wahai Muhammad SAW, mereka akan berkata, kami mengakui bahawasanya kamu Rasulullah SAW, padahal Allah mengetahui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahawa orang-orang munafik itu orang-orang yang bohong. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka yang mengaku Nabi Rasulullah dengan lidah saja, hati dia tak percaya, bohong, pura-pura orang munafik, iman dia tak sah di sisi Allah Ta'ala. Mestilah dengan kepercayaan yang ikhlas, yang yakin, tak ada ragu. Orang munafik mengucap, dia mengucap pun tak jadi Islam di sisi Allah Ta'ala, di sisi kita saja. Sesiapa yang ada padanya keyakinan
dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keyakinan itu juga diterima akan syahadahnya. Barang siapa yang menunjukkan dia kata dia percaya pada Allah sahaja Tuhan, dia percaya Muhammad Rasulullah, dia sebut begitu, dia tak mengucap, maka dari segi zahirnya dia sudah menjadi seorang Islam. Ini kita kena sedar. Saya masih ingat apabila seorang perempuan Yahudi daripada Amerika yang terkenal, yang banyak menulis buku, menulis buku-buku mengenai Islam. Dia tulis surat pada almarhum Abu Ala Al-Maududi. Nama dia Maryam Jamilah, orang Yahudi Amerika. Tulis surat pada Maududi, menyatakan bahawa dia nak masuk Islam. Dia dah percaya pada Islam. Dia percaya pada Allah, percaya pada Islam, nak tinggal agama Yahudi. Dan Maududi jawab surat dia, awak dah Islam dah. Dah Islam dah. Bila awak dah sebut keyakinan kepada Islam, awak dah masuk Islam. Walaupun tak mengucap dua kalimah syahadah. Bila menyatakan dia percaya pada Islam. Disebut dalam hadis yang lain. Hadis lain menceritakan, bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idkhala rajulun ala jamalin fa'anakhahu fil masjid thumma aqalahu thumma qala ayyukum Muhammad. قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال ابن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبت. فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال سل عما بدأ لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله تعالى الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله تعالى الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. قال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وعن الضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه البخاري ومسلم. Cerita ini menarik, cerita yang sangat menarik. Maksudnya sedang kami duduk, sahabat cerita sedang kami duduk bersama-sama Nabi SAW di dalam masjid. Tiba-tiba masuk seorang menunggang unta dengan memasukkan untanya ke dalam masjid dan kemudian menambahkan talinya. Terus masuk dalam masjid dengan unta-unta. Kasar orang Badui ni. Dia naik unta, terus langsung lalu masuk dengan unta-unta dalam masjid. Kerana masjid itu tak ada tangga. Tak ada tangga, tak ada apa, pintu je. Terus masuk dengan unta-unta dalam masjid. Masuk dengan unta-unta dalam masjid, saudara cegak masuk dengan unta-unta dalam masjid. Dan kemudian menambahkan talinya, tambah tali di tiang-tiang masjid. Tambah tali unta. Kasar dia mari. Kemudian dia bertanya, mana dia Muhammad? Mana dia Muhammad? Panggil Muhammad dia. Mana dia Muhammad? Lalu kami menjawab, itu dia yang putih sedang bersandar. Itu dia yang sudut sandar di dinding itu. Lalu dia bertanya, awakkah anak Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib? Awak ke anak beranak Abdul Muttalib? Menunjukkan bahawa kabilah Badui ini ada hubungan baik dengan Abdul Muttalib, dengan Tok Nabi, Datuk Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda, yalah, ya, kata Nabi, ya. Lalu dia berkata, aku ingin bertanyakan kamu dan janganlah terasa marah terhadapku sekiranya berkasar di dalam pertanyaan. Aku nak tanyamu dan jangan marah kalau aku kasar. Dia masuk tu kasar dah. Masuk dengan betul-betul. Tak orang Badui. Minta maaf kalau aku berkasar. Lalu Allah Ta'ala bersabda, tanyalah apa yang terasa padamu untuk ditanya. Tanya. Dia berkata, tanya. Ini kebijaksanaan Nabi. Tak marah dia masuk dengan betul-betul dalam masjid. Taklah dia tambah betul luar tu. Dia tambah betul luar tu. Jangan kasar gitu. Tak kata apa. Lock gitu. Tanya. Lock dia. Lalu dia berkata, aku bertanya padamu demi Tuhanmu,
dan Tuhan orang yang terdahulu daripadamu. Adakah Allah mengutus kamu menjadi rasul kepada semua manusia? Itu soalannya. Demi Allah, Tuhanmu, Tuhan manusia, adakah betul Allah utuh lantik menjadi rasul? Rasulullah SAW bersabda, ya, kata Nabi. Jawab ya aja, sepatutnya. Dia bertanya lagi, aku bertanyamu, demi Allah, adakah Allah menyuruhmu sembahyang 5 waktu sehari semalam? Betul ke? Aku dengar cerita Allah Ta'ala suruhmu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Sabda Rasulullah SAW, ya, kata Nabi. Dia bertanya lagi, aku bertanya demi Allah, adakah Allah menyuruhmu berpuasa sebulan dalam setahun? Betul ke? Aku dapat khabar musuh orang puasa sebulan dalam setahun. Sabda Rasulullah SAW, ya, kata Nabi. Seterusnya dia bertanya, aku bertanya demi Allah, adakah Allah memerintahmu mengambil sedekah zakat kepada orang-orang kaya supaya engkau bahagikan kepada orang-orang fakir? Aku dengar mu ambil harta daripada orang kaya bagi kepada orang miskin. Rasulullah SAW menjawab, ya, kata Nabi. Kemudian orang itu berkata, aku beriman dengan apa yang kamu bawa dan saya adalah utusan kaum saya. Nama saya Dimam bin Sa'labah dari kabilah Sa'ad bin Bakar. Tu perkenal diri. Nama saya Dimam bin Sa'labah dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Sa'ad ini ialah kabilah Halimatus Sa'adiyah yang menyusul Nabi. Ini ada kasarnya. Kabilah yang menyusul Nabi. Halimatus Sa'adiyah daripada kabilah ini. Daripada kabilah Dimam bin Sa'labah. Kabilah ini baik Abdul Muttalib. Dia teguh ijtihad. Dia masuk Islam. Tak mengucap dua kalimah syahadah. Aku percaya dengan apa yang kamu bawa itu. Dia tambah ceritanya. Lepas tu dia keluar balik terus. Nabi tak suruh dia mengucap. Menandakan bahawa dengan dia datang begitu, dia sudah jadi orang Islam. Ditambah ceritanya, dia pulang ke kampungnya. Dia pulang ke kampung dia dan mengumpulkan penduduknya dan berucap. Dia panggil orang kampung kumpul dia bersara. Celaka berhala Allat dan Al-Uzza. Terus maki ke berhala. Celaka berhala Allat Al-Uzza. Orang ramai berkata, wahai Dimam, berhenti, nanti engkau ditimpa bencana penyakit baras, penyakit bala, juzam, kusta dan gila. Jangan kata ketok kau tu nanti mau gila kan. Nanti mau gila. Jadi penyakit kusta jadi apa? Jangan maki. Dimam menjawab, celaka kamu. Berhala itu tidak ada manfaat dan mudarat. Allah telah mengutuskan Rasulnya supaya beriman kepada Allah saja dan Rasulnya. Aku baru saja bertemunya dan beriman kepadanya. Akhirnya semua penduduk kampung masuk Islam. Ini hebat. Dia. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Dimam adalah orang yang terbaik menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia anggap orang terbaik menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatan dia. Walaupun datang dengan sifat yang kasar, tapi balik dengan Islam. Ini hebatnya. Mengucap dua kalimah syahadah adalah menjadi syarat untuk dilakukan hukum dunia. Berhubung dengan seseorang Muslim seperti perkahwinan, berimamkan sembahyang, disembahyangkan apabila mati dan juga ditanam di perkuburan Islam selama seseorang itu tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman. Bila orang itu mengucap dua kalimah syahadah, menandakan dia beriman, kita uruh dia sebagai orang Islam. Berkahwin cara Islam, boleh jadi imam sembahyang. Kalau mati, kita sembahyang jenazah dia. Tanah di kubur orang Islam. Mandi kapan tanah kubur orang Islam. Kecuali dia murtad. Kalau dia sudah murtad, keluar daripada Islam, maka tak boleh dilakukan urusan sebagai seorang Islam. Adapun orang yang tidak mampu berikrar dengan dua kalimah syahadah kerana keuzuran, seperti bisu ataupun mati setelah beriman tetapi belum sempat mengucap dua kalimah syahadah, maka dia seorang yang beriman. Seseorang yang tak mampu mengucap kerana dia bisu ataupun dia dah percaya pada Islam, tiba-tiba mati dah mengucap.
orang ini dikira seorang beriman. Adapun orang yang mampu dan mempunyai masa untuk berikrar dua kalimah syahadah tetapi enggan mengucapnya, kalau sekiranya keenganan ini kerana engkarnya, maka dia kafir. Kita suruh dia mengucap, tak mengucap, engkar, lawan, tak percaya ke Islam, kafirlah dia. Kerana soal hatinya bukan menjadi urusan kita. Kalau hati dia percaya, kita tak tahu, itu urusan Allah Ta'ala. Tetapi kalau hatinya membenarkan Islam dan hukum-hukumnya, maka menurut qaul rajih, qaul yang kuat, dia beriman di sisi Allah dan tidak boleh dilakukan muamalah ke atasnya sebagai seorang Muslim kerana tidak diketahui imannya. Di sisi Allah dia Islam. Tanahlah dikubur orang kafir, kita tak tahu. Itu urusan Allah Ta'ala. Sesungguhnya apa yang disebut di atas ialah kepada orang-orang yang mahu menganut Islam. Adapun mereka yang dilahirkan daripada orang-orang mukmin, maka dia agak mukmin selagi dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan iman. Kena mengucap ni ialah orang yang asal dia kafir nak masuk Islam. Adapun orang yang dilahirkan ibu bapa dia Islam, automatik jadi Islam, tak payah mengucap. Ibu bapa dia Islam ataupun bapa dia Islam, ibu dia Islam, menangkan Islam itu. Kaedahnya begitu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun penjajah asing sudah meninggalkan tanah jajahan, umat Islam terus dimamah oleh kezaliman sistem penjajahan. Umat Islam berada di bawah belenggu penjajahan pemikiran. Walaupun begitu, masa depan bagi Islam yang adil untuk semua akan kembali semula memerintah masih cerah. Di masa orang Islam lemah, tak beramal dengan Islam, leka dengan kekayaan dan kemewahan dengan pangkat, menyebabkan tanah air orang Islam dijajah oleh musuh-musuh Islam, ditakluk, dipecah, diperintah, dibahagi sama-sama mereka. Ada negeri Islam dijajah oleh British, dijajah oleh Perancis, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Itali, dijajah oleh komunis di Asia Tengah, ditakluk oleh musuh-musuh Islam. Mereka bukan sahaja menakluk tanah air, menakluk jasad, harta, yang bahaya menakluk pemikiran orang Islam. Sehingga pemikiran orang Islam jadi rosak, jadi punah. Antaranya, orang Islam menganggap politik suku, agama suku. Politik tak ada kena dengan Islam. Ini kesan daripada serangan penjajahan yang disebut sekularisme. Sekularisme ialah pahaman sesat yang memisahkan politik daripada agama Islam, merupakan suatu ajaran salah yang diwarisi semenjak zaman penjajahan bukan Islam, apabila Khilafah Uthmaniyah mengalami kejatuhan. Mereka menakluk dan memerintah tanah air umat Islam, khususnya selepas jatuhnya kerajaan Uthmaniyah, kuasa besar dunia. Maka negeri orang Islam tak ada pelindung, dijajah dengan mudah. Kaum Atatürk yang merampas kuasa di Turki terus mengisytiharkan Turki tidak lagi kerajaan Islam, agama suku, politik suku. Bahkan memaksa supaya bank dalam bahasa Turki, Quran ditulis dengan tulisan Romi, pakai terbuh, pakai kepiah haram. Orang puan tutup aurat tak boleh, kena hukum, kena denda. Sampai begitu sekali. Negeri Islam lain terpalit sama, dijajah oleh musuh dengan cara yang lebih halus. Ini berlaku. Sebenarnya pahaman yang salah ini lahir daripada masyarakat Eropah yang menganut agama Kristian, yang telah diselewengkan daripada agama sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Islam menegaskan kewajipan memilih dan mengikut pemimpin merupakan satu amanah yang besar dalam kehidupan dunia sebelum menuju akhirat. Sedangkan politik memilih pemimpin adalah satu ajaran Islam yang besar yang diisytiharkan oleh Allah per malaikat bila nak jadikan Nabi Adam AS
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan makhluk Adam ini khalifah, memerintah di atas muka bumi. Memerintah itulah politik. Politik dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Latin, dalam bahasa Arab siasah, dalam bahasa Melayu memerintah dan mentadbir. Allah Ta'ala sudah isytihar pada malaikat. Tiba-tiba orang Islam kata tak ada dalam Islam ni. Padahal ada dalam Quran. Yang mula-mula bawa ajaran ni ialah orang Eropah. Bila Nabi Isa dia angkat ke langit oleh Allah, tinggal Hawariyun. Hawariyun ditindas. Orang Yahudi yang berpura-pura mengaku bawa ajaran Nabi Isa, meninggalkan ajaran yang sebenar. Tak ada pemerintahan, buat ibadat saja. Ajaran inilah dibawa oleh orang Yahudi. Bila Rom yang menguasai Palestin pengaruh dengan ajaran ini, bawa balik ke Eropah. Nabi Isa ini disebut dalam Quran, wa rasulan ila bani Israel. Dan aku utuskan Isa jadi rasul pada Bani Israel, bukan pada manusia yang lain. Nabi Isa diutuskan kepada Bani Israel yang sudah ada kitab Taurat. Kitab Taurat sudah ada. Nabi Isa disuruh beramal dengan Taurat dan Injil, menasahkan sebahagian hukum yang ada dalam Injil dan sebahagiannya dipakai dalam Taurat. Hukum hudud, hukum qisas, hukum ta'zir, hukum memerintah negara ada dalam Taurat. Dia perintah Nabi Isa beramal dengannya. Dalam kitab Injil tak ada hukum-hukum ini, di mana Nabi Isa disuruh beramal sekali. Taurat dan Injil disebut dalam Quran. Ini. Jadi orang Eropah buat balik ajaran yang tak ada kaitan dengan pemerintahan. Manusia bukan sahaja akan dihisap dalam perkara amal ibadat, bahkan turut dihisap dalam soal memilih dan mengikut pemimpin, kerana perkara tersebut termasuk dalam persoalan benar dan sesat, serta pahala dan dosa. Pemimpin ialah pemegang amanah yang berperanan melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan pemerintahan negara. Quran menegaskan bahawa pemimpin adalah pemegang amanah untuk melaksanakan syariat Allah Taala. Dengan sebab itu, memilih pemimpin tujuannya melaksanakan syariat. Akan disoal oleh Allah, siapa pemimpin yang kamu pilih di atas dunia dulu? Siapa pemimpin yang kamu ikut di atas dunia dulu? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna as-sabila rabbana atihim dha'fain min al-'adab wal anhum la'nan kabira. Surah Al-Ahzab ayat 66 hingga 68. Baca ayat ini dalam surah Al-Ahzab. Tengok terjemahan dia. Pada masa muka-muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka, mereka berkata dengan sesalnya, alangkah baiknya kalau kami dahulu semasa di dunia taat kepada Allah serta taat kepada Rasul Allah. Dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami daripada jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sangsara 2 kali ganda dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Menyesal dalam neraka. Minta Tuhan laknat pemimpin ni. Seksa kali ganda sebab pemimpinlah kami sesat, wahai Tuhan kami. Kami ikut pemimpin macam inilah kami tak ikut syariat Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami. Ini sebut dalam Quran. Cerita dalam neraka. Menandakan bahawa memilih pemimpin termasuk dalam soal dosa dan pahala. Ayat di atas menunjukkan bahawa manusia juga akan dihumbankan ke dalam neraka akibat kesilapan politik apabila mereka mengikuti jalan yang terpesong daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahawa manusia dimasukkan ke dalam neraka bukan hanya disebabkan oleh dosa syirik, meninggalkan yang wajib dalam urusan ibadat, serta mengerjakan yang haram dalam perkara akhlak, makanan dan pakaian, termasuk dalam perkara politik memerintah negara.
Rasulullah SAW menyebut dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qauma ja'ahu a'rabiyyun faqala mata as-sa'ah famadha Rasulullah sallallahu yuhaddithu faqala ba'dul qaumi sami'a ma qala fakriha ma qala wa qala ba'duhum bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu qala ina urahu as-sa'ilu 'an as-sa'ah قال أنا ذا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sedang Rasulullah SAW bercakap kepada orang ramai dalam masjid, tiba-tiba datang seorang badui terus bertanya, bilakah berlakunya kiamat? Sejak Nabi duduk dalam masjid, cakap dengan sahabat-sahabat, masuk orang badui. So tanya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Tanya Nabi, bila kiamat? Rasulullah SAW meneruskan perbualannya tanpa mempedulikan orang badui itu. Nabi tak layan. Orang badui yang tanya itu tak layan. Ada dalam kalangan kami berfikir Rasulullah SAW tidak senang dengan caranya menyoal. Ada kami fikir belajar Rasulullah marah ni. Tengah bercakap dia tanya. Ada juga yang berfikir Rasulullah SAW tidak mendengar pertanyaannya, boleh jadi Nabi tak dengar soalan dia. Tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya, mana dia orang yang bertanya? Mana dia yang tanya tadi bila kiamat? Orang badui itu menjawab, ini dia saya, ini saya Rasulullah yang tanya tu. Sabda Rasulullah SAW, apabila dihilangkan amanah. Apabila amanah dihilangkan amanah hilang. Orang badui itu bertanya, bagaimanakah hilangnya amanah itu? Hilang amanah bagaimana? Jawab Rasulullah SAW, apabila diserahkan urusan pemerintahan kepada orang yang bukan ahlinya. Bila orang malatih jadi ketua pemimpin, dia orang bukan ahli untuk memerintah dengan Islam. Menandakan dunia akan kiamat bila-bila masuk saja. Tengoklah ini berlaku ke tak? Berlaku ke tak lagi? Jadi tanda-tanda akhir zaman sudah berlaku. Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu menegaskan, man ista'mala rajulan min isabatin wa fi tilkal isabati man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana al-mu'minin. Sesiapa yang melantik seseorang pemimpin kerana faktor hubungan kekeluargaan, sedangkan terdapat dalam kalangan mereka individu orang yang diradai layak di sisi Allah, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Ini kata Sayyidina Umar. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Begitu juga betapa besarnya dosa pemimpin yang menipu rakyat. Pemimpin yang menipu rakyat. Tipu rakyat. Orang latih dia tipu rakyat. Tak tunaikan tanggungjawab menegakkan Islam. Kerana sallallahu alaihi wasallam, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimina fayamutu fahuwa ghashun lahum illa harramallahu alaihi al-jannah. Tiadalah seseorang pemimpin yang mengendalikan urusan rakyat daripada kalangan kaum muslimin lalu dia mati dalam keadaan menipu mereka, malaikat Allah mengharamkan dirinya daripada masuk ke syurga. Allah Ta'ala haramkan pemimpin yang menipu rakyat masuk syurga, menandakan tanggungjawab pemimpin besar di sisi Allah Ta'ala. Hadis SAW di atas menunjukkan bahawa urusan kepimpinan negara ialah kewajipan yang besar dalam ajaran Islam. Justru ajaran yang memisahkan agama daripada politik adalah sangat bercanggah dengan ajaran Islam yang sempurna. Maka ajaran yang memisahkan agama dengan politik, buang politik daripada agama, adalah ajaran sesat yang sangat bercanggah dengan ajaran Islam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنا نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taatkan orang-orang yang kafir, nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran. Lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi. Janganlah kamu taatkan mereka. Bukan taatlah kepada Allah pelindung kamu, dan dialah sebaik-baik penolong. Kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda yang mereka sembah, yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang membenarkannya. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Dan demi sesungguhnya Allah telah menepati janjinya, memberikan pertolongan kepada kamu ketika kamu berjaya membunuh mereka beramai-ramai dengan izinnya. Sehingga kemasa kamu lemah, hilang semangat untuk meneruskan perjuangan, dan kamu berbalah dalam urusan perang itu, serta kamu pula menderhaka melanggar perintah Rasulullah SAW. Sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai, kemenangan dan harta rampasan perang. Di antara kamu ada orang yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata. Dan di antara kamu ada orang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu daripada menewaskan mereka untuk menguji iman dan kesabaran kamu. Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu semata-mata dengan limpah kurnia-Nya. Dan ingatlah Allah sentiasa melimpahkan kurnia-Nya kepada orang-orang yang beriman. Ingatlah ketika kamu berundur lari dan tidak menulis pada sesiapa pun, sedang Rasulullah SAW yang masih berjuang dengan gagahnya memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu untuk berjuang terus, tetapi kamu tidak mematuhinya. Oleh itu Allah membalas kamu dengan peristiwa yang mendukacitakan kekalahan, dengan sebab perbuatan kamu menderhaka yang menceritakan Rasulullah.
supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu, dan tidak boleh bersedih akan apa yang telah menimpa kamu. Dan ingatlah Allah amat mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Kemudian sesudah kamu mengalami kejadian yang menduktiakan itu, Allah menurunkan pada kamu perasaan aman tenteram, yaitu rasa mengantuk yang meliputi segolongan daripada kamu. Golongan yang teguh imannya lagi ikhlas, sedang segolongan yang lain yang hanya mementingkan diri sendiri, menyangka terhadap Allah dengan sangkaan-sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaan orang-orang jahiliah. Mereka berkata, adakah bagi kita sesuatu bahagian dari pertolongan kemenangan janjikan itu? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang telah dijanjikan itu semuanya tertentu bagi Allah. Dialah sahaja yang berkuasa melakukannya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka nyatakan kepadamu. Mereka berkata selama sendiri, kalaulah ada sedikit bahagian kita dari pertolongan yang dijanjikan itu, tentulah orang-orang kita tidak terbunuh di tempat ini. Katakanlah, wahai Muhammad SAW, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, nescaya keluarlah juga orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah akan terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Dan apa yang berlaku di medan perang Uhud itu dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada dalam dada. Bahawasanya orang-orang yang telah berpaling melarikan diri di antara kamu pada hari bertemu dua angkatan tentera Islam dan kafir dalam peperangan Uhud itu, sesungguhnya mereka hanya telah digelincirkan oleh syaitan dengan sebab sebahagian dari perbuatan-perbuatan yang salah yang mereka telah lakukan pada masa yang lalu. Dan demi sesungguhnya Allah telah memaafkan mereka, kerana sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyabar. Ayat ini masih lagi menceritakan tentang peperangan Uhud. Peperangan yang menguji orang-orang yang beriman. Ujian yang dahsyat, sehingga menggugurkan 70 para syuhada, termasuk Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi SAW, dan keluarga yang lain. Ramai sahabat yang mendapat luka-luka, termasuk batang tubuh Nabi SAW tidak dikebalkan oleh Allah, mendapat luka berdarah wajahnya, darah melilih pada jasadnya. Ujian daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendidik orang beriman supaya menambahkan imannya dan membersihkan kumpulan Islam daripada orang-orang munafik. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang telah beriman, jika sekiranya kamu mentaati orang-orang yang kafir, nescaya mereka itu memesongkan kamu berpusing kepada kekufuran, dan kamu terpusing mendapat kerugian dunia dan kerugian di hari akhirat. Mereka ialah orang-orang munafik yang mengaku beriman apabila terpengaruh dengan hasutan orang-orang Yahudi Abdullah bin Ubay dan rakan-rakannya. Bila Nabi mendapat maklumat bahawa tentera musuh sedang berkumpul untuk menyerang Madinah, lalu Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabatnya. Abdullah bin Ubay mencadangkan supaya berperang di Madinah, tunggu musuh datang. Berperang di lorong-lorong Madinah. Muslimat boleh berperang di jendela rumah, pintu rumah, membantu. Nabi cenderung dengan pandangan ini pada awalnya. Tetapi kebanyakan para sahabat menyatakan lebih baik berperang di luar Madinah, jangan berperang dalam Madinah. Kalau perang dalam Madinah, kita menang tak apa. Kalau kita tewas, pertahanan akhir tak ada lagi.
Maka baik berperang di luar Madinah. Sekiranya berlaku kesilapan, kita berundur dan melawan lagi. Akhirnya Nabi menerima pandangan majoriti sebagian besar sahabat. Khususnya mereka yang tak hadir perang Badar merasa rugi. Sangat bersemangat. Nabi pulang ke rumah memakai baju perang. Baju rantai. Baju rantai, baju untuk menahankan daripada panuh dan sebagainya. Nabi pun pakai baju rata, tak mandi minyak. Ni mandi minyak dari kebakaran. Nabi pakai baju rantai. Pakai kepiah besi. Pakai yang perang. Menyediakan. Abdullah bin Ubay membisik-bisikkan. Apa ni tak ikut Nabi? Apa ni tak kena? Apa ni tak kena? Mereka yang lemah iman terpengaruh dengan Abdullah bin Ubay. Sehingga dalam masa Nabi berjalan, bila sahabat-sahabat yang memberi pandangan berperang di luar Madinah berjumpa Nabi nak tarik balik cadangan, Nabi kata tidak. Seseorang Nabi bila sudah membuat keputusan, bila sudah memakai pakaian perang untuk keluar, tidak akan berundur lagi, kata Nabi. Keluar. Di tengah jalan, Abdullah bin Ubay masih menghasut lagi. Menyebabkan 1,000 dikatakan hampir 300 orang berpusing ikut Abdullah bin Ubay. Tinggal 700 orang atau 800 orang terpengaruh. Inilah dimaksudkan ayat ini. Terpengaruh dengan orang kafir, orang munafik yang menipu, terpesong iman. Terpesong iman kamu. Jangan ikut orang-orang munafik ini. Balillahu maulakum. Bahkan Allah Tuhan kamu yang sebenar, yang memelihara kamu, yang menolong kamu, yang memberi perlindungan kepada kamu. Taatlah kepada Allah. Wa huwa khairun nasirin. Dialah sebaik-baik penolong yang menolong dalam peperangan. Peperangan itu adalah dengan pertolongan Allah Ta'ala. Mesti percaya. Orang Islam kena percaya kemenangan dengan pertolongan Allah. Bukan dengan sebab duit, bukan dengan sebab jumlah orang, tapi dengan sebab pertolongan Allah Ta'ala. Duit mesti disumbangkan dengan ikhlas. Dengan sebab itu Allah Ta'ala sebut, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan bersedialah sekadar kemampuan kamu dengan kekuatan. Bersedia sekadar kemampuan kamu. Jangan susuk kemampuan kita, sembunyi kemampuan kita. Allah Ta'ala tahu. Kita mampu derma 100, derma 5 ringgit je. Kedekut, bakhil, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati manusia. Belanjakan apa yang kamu mampu sekadar kemampuan kamu. Sediakan segala ala-ala untuk berlawan, untuk menentang musuh sekadar kemampuan kamu. Bila kamu sediakan habis kemampuan kamu, Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Ta'ala tolong kamu, walaupun musuh lebih ramai berlipat kali ganda daripada kamu. Nabi kata, lan yughlaba min asnai asharat min qillah. Orang Islam tak boleh dikalahkan. Min asnai asharat alfan min qillah. Kalau bina orang Islam 12,000, mereka tak mungkin dikalahkan oleh musuh yang berlipat kali ganda. Nabi kata. Orang Islam 12,000, musuh 100,000, musuh 1,000,000. Orang Islam tak kalah. Sekarang ni orang Islam 1 bilion lebih, tapi kalah. Mengapa? Tak cukup syarat. Ramai saja je. Tidak memenuhi syarat, tidak ada keikhlasan yang secukup-cukupnya. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala tak beri kemenangan lagi. Bila memenuhi syarat, Allah Ta'ala beri kemenangan. Firman Allah Ta'ala, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa gerun, rasa takut terhadap orang yang beriman, dengan sebab mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain yang tak ada hujah bagi mereka. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan lain daripada Allah tak ada hujah. Tak ada bukti Allah Tuhan yang benar. Wa ma'wahumun nar. Tempat orang kafir itu dalam neraka. Wa bi'sa maswaz zalimin. Seburuk-buruk tempat kepada orang yang zalim. Neraka seburuk tempat pada orang yang zalim. Itu kenyataan Allah Ta'ala. Seperti Allah Ta'ala berkata, walaqad nasarakumullahu wa'adahu tahussunahum bi'idnih. Sesungguhnya Allah telah membenarkan janjinya kepada kamu.
apabila kamu dapat merasakan musuh dengan kekalahan. Dalam perang Badar dulu, jumlah kamu yang sedikit, kamu dapat merasakan musuh dengan kekalahan. Dalam perang Uhud, pada masa permulaan perang Uhud, musuh melarikan diri. Permulaan perang Uhud, Allah Ta'ala buktikan pertolongannya, musuh melarikan diri. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri, sehingga kamu melakukan perkara yang menggagalkan diri kamu sendiri. Bila musuh lari, musuh meninggalkan harta rampasan yang dibawa. Kerana orang kafir ni, perangai dia berperang, dia bawa binatang ternakan, bawa barang perhiasan nak beri semangat. Orang puang di belakang dia nak beri semangat. Itu perangai orang jahiliah. Bila mereka lari, mereka tinggal barang-barang banyak, melarikan diri. Bila tengok barang banyak ni, kamu menjadi lemah semangat. Tengok barang besar apa. Wa tanaza'tum fil amri, kamu berbalah. Nabi memerintahkan satu pasukan pemanah, diketuai oleh Abdullah bin Jur'an, mengawal bukit Roma, satu bukit kecil dekat bukit Uhud. Antara bukit itu dengan bukit Uhud, markah besar, markah operasi, markah tentera, markah gerakan, markah pemerintah. Nabi duduk di markah ini, duduk di markah pemerintah ni. Yang duduk di bukit pengawal ni, bila tengok harta rampasan perang, orang di bawah duduk pungut barang. Orang duduk atas bukit tak tahan tengok orang pungut barang nak pergi kaki. Takut dang korang. Dang korang. Lupa arahan itu. Turun pergi pungut. Dan mereka tak dengar. Abdullah bin Jur'an kata, jangan. Rasulullah kata jangan tinggal bukit ni. Tak peduli. Tinggal dia bawa orang saja, sebagainya turun. Wa tanaza'tum fil amri, kamu berbalah sesama kamu sendiri, tak ikut arahan. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan kamu derhaka, tak ikut arahan. Setelah Allah Ta'ala tunjukkan kepada kamu apa yang kamu ingini, yang kamu suka. Musuh dah berundur, musuh dah lari, mu tak ikut arahan, tak dengar Rasulullah yang arah jangan tinggal bukit, tak dengar arahan ketua Abdullah bin Jur'an, tak dengar. Pergi juga. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebahagian kamu ada orang yang mahukan dunia, sebahagian kamu ada orang yang mahukan akhirat. Itu antara. Aku tahu. Kalau kamu yang berjuang ni ada nak ke dunia, ada nak ke akhirat. Hari ni pun ada, tak boleh projek marah lalu. Tak boleh minta balok marah lalu. Tak boleh benda marah lalu. Tak boleh dah ikut dah. Lari lalu. Ini Allah Ta'ala tahu. Minkum man yuridud dunya. Kalangan kamu yang nak dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Ada orang nak akhirat. Sebab pecah kepala tak berani. Pecah kepala tak boleh apa pun. Duit tak boleh, jawatan tak boleh, apa tak boleh, projek tak boleh. Pecah kepala. Ini terus dengan perjuangan. Tuhan kata, aku tahu. Minkum man yuridud dunya. Ada orang nak dunia. Wa minkum man yuridul akhirah. Ada orang nak akhirat. Orang nak akhirat ni mati-mati dah. Tak boleh apa dah. Apa tak marah. Tak marah. Dia sebut dalam hadis, ada orang yang tak dikenali. Kena duri dia cabut seorang. Orang tak heran. Dia seorang. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Orang ni paling dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dia ikut dalam perjuangan. Dalam keadaan kaki ayam. Kena duri. Orang tak kenal siapa dia. Tak ada pakat langsung. Ini dikasih oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang Tuhan kasih kerana dia bersama dengan Islam. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah Ta'ala ubahkan keadaan untuk menguji kamu. Apabila mereka meninggalkan Jabal Rumah, bukit yang strategik. Maksud Khalid bin Walid, kafir lagi. Khalid bin Walid kita baca dalam hadis dulu tadi, dia masih kafir lagi. Khalid bin Walid ni, dia mengawal tentera berkuda. Bila tengok bukit ditinggal, dia terus melajukan kudanya menawan bukit. Menawan bukit dan menyerang markah besar. Kemudian orang musyrikin pusing balik serang balas.
Allah Ta'ala ubahkan keadaan liyabtaliyakum, untuk menguji kamu. Allah Ta'ala nak uji kamu sebab kamu tak ikut arahan. Menyatakan sahabat-sahabat mempertahankan Nabi SAW, melindungi Nabi. Ada sahabat yang menadahkan belakangnya kena panah kerana selamatkan Nabi. Yang cedera jasadnya akan melindungi Nabi. Nabi berdarah, bukan kesak, jilat darah Nabi. Nabi katanya jilat. Nak jilat darah Nabi, nak ambil berkat. Nabi kata, barang siapa yang darah aku bercampur dengan darah dia, tak masuk neraka. Nabi kata. Ada sahabat yang begitu. Termasuk sahabat-sahabat perempuan. Ummu Nusaibah radhiyallahu anha mencabut senjata, melawan, melindungi Nabi. Allah Ta'ala uji kamu. Walaqad afa ankum, Allah Ta'ala memaafkan kamu. Wallahu dhu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah mempunyai kurnia terhadap orang yang beriman. Mereka berjaya membunuh Sayyidina Hamzah, menyincang jasadnya Abdullah bin Jas, dan lain-lain lagi, sehingga tak kena muka, dicincangnya. Setelah Nabi diberi perlindungan, Nabi dipukul kepalanya sehingga berdarah, dan sahabat berjaya menarik Nabi pergi ke teluk Bukit Uhud. Itu sa'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum. Ingatlah ketika berlakunya peristiwa serangan musuh yang sangat dahsyat. Itu sa'iduna wa la talwuna ala ahadin. Ketika kamu mendengar Nabi memanggil kamu, kamu dalam keadaan lari bertempiaran, tak paling kerana serangan yang sangat dahsyat. War rasul yad'ukum fi ukhrakum. Rasul memanggil kamu di belakang kamu, memanggil kamu, ilayya ibadallah, ana Rasulullah, man yakirru falahul jannah, kata Nabi. Ini aku, mari sini belaka. Mari sini belaka. Barang siapa yang datang meneruskan perjuangan, masuk surga, Nabi kata. Ada sahabat-sahabat yang terus mari bersama dengan Nabi, ikut arahan. Ikut arahan. Dalam keadaan yang kelang kabut, sebahagian lagi tak terkawal dah. Fa asabakum ghamman bi ghaimin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Lalu Allah Ta'ala mengurniakan kepada kamu hasil kesedihan itu, kedukacaan itu, supaya kamu jangan bersedih sepanjang masa di atas apa yang menimpa kamu. Tak dapat rampasan perang Uhud itu, apa yang merugikan kamu, yang menyakitkan kamu, ada yang dapat luka. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Sebahagiannya boleh dengar berita Nabi sudah wafat. Yang kata Nabi, pukul kepala, beritahu Muhammad, aku bunuh dah Muhammad. Boleh dengar Nabi sudah wafat, menyebabkan ada yang lemah semangat, lembek dengan Nabi wafat, pusing, balik ke Madinah, jadi bingung. Satu rakyat itu masuk Sayyidina Uthman, jadi mana dia orang lembu, pusing juga, balik Madinah. Di Madinah perempuan sedang menunggu, sahabiat muslimat menunggu begitu, lalu beritahu Rasulullah dah mati. Orang perempuan tagur dengan batu. Kalau Rasulullah mati, balik semula, mati dengan Rasulullah. Orang puang pula semangat. Lalu mereka pusing balik. Sebahagiannya yang tinggi semangat, kalau Rasulullah mati, kita mati dengan Rasulullah. Ada yang begitu, mati. Anah bin An-Nadar bertempur sehingga lumak tubuh dia, bertempur. Ada yang terus melawan, menentang musuh. Akhirnya mereka dapat mengawalkan keadaan. Pergi ke teluk Bukit Uhud, duduk atas bukit, musuh duduk bawah. Kaedah perang zaman dulu, bila duduk di atas, musuh bawah, musuh tak berani nak mari dah. Kerana orang duduk atas bukit ni lebih kuat. Dengan batu pun boleh. Musuh berhenti. Terhenti. Mereka tak serang lagi. Lalu Abu Sufyan tanya, ada Muhammad? Muhammad hidup lagi ke? Nabi kata jangan.
dengan diam. Abu Bakar hidup lagi, Nabi kata diam. Yang kata Umar hidup lagi, Umar kata hidup lagi, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dibaikkan sikit. Aku ada lagi. Abu Sufyan kata al-harbu sijal. Peperangan silih berganti. Yaumul lana wa yaumun alaina. Ada hari kami menang, ada hari kami kalah. Lalu Nabi suruh Sayyidina Umar kata lasna sawa. Kita tak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Orang-orang kami yang mati dalam syurga, orang kamu yang mati dalam neraka. Sayyidina Umar kata, jawab. Jawab dengan penuh semangat. Maka musuh berundur. Summa anzal alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Kemudian Allah Ta'ala tolongkan pada kamu selepas sedih itu rasa mengantuk. Allah nak jadi musuh berundur, mereka berhenti berehat. Masa berundur, Rakyat kata masa berundur tu dan berhenti berehat, Allah Ta'ala jadikan mereka mengantuk. Jadi mengantuk. Ulama kata mengantuk dalam medan perang pertolongan Allah. Mengantuk tengah semayang syaitan. Biasanya dalam perang ni tak nak tidur, takut. Tiba-tiba mengantuk. Bila mengantuk tu menandakan pertolongan Allah. Dalam masa kita susah, kita ketakutan, tiba-tiba mengantuk. Sehingga Abu Talha yang terlibat dalam perang Uhud mengatakan dia pegang pedang, lucut tangan pedang, ambil pelok, lucut pelok, mengatuk. Sebab itu sekali terlalu mengatuk. Abu Talha ni ada cerita dia zaman Sayyidina Uthman. Abu Talha ni dia sudah tua, kening dia unduk dah kening, nak tutup mata dah kening. Sayyidina Uthman nak tubuh tentera laut, kuah tenaga. Lalu nak pergi daftar ratik dia. Padahal mata dia dah utuh dah. Dah turun dah mata ni. Nak pergi juga. Anak-anak dia kata jangan pergi, ayah tua dah rehat dah lah. Peceng dah rehat. Ayah biar kami orang muda-muda. Lalu dia marah ke anak dia nak dengar Tuhan kata infiru khifafan wa siqalan. Tuhan sebut dalam Quran, keluar berjuang tua dan muda, ringan dan berat, mudah dengar firman Allah Ta'ala. Anak kata dah nak pergi sangat, marilah. Bawa dan dia ikuti tentera laut zaman Sayyidina Uthman. Abu Talha ni siapa tengah laut mati. Tak biasa dengan laut, mati. Mati nak tahu dalam laut, mayat dia dah datang hati sahabat Nabi. Mereka terpaksa mencari pulau untuk nak kebumikan. Beberapa hari baru temu pula mayat dia tak terjejas. Tak terjah mayat dia. Tak bau dah apa. Tuhan tunjukkan selalu. Ini Abu Talha. Abu Talha ni dalam perang ni menceritakan dia mengantuk sehingga pedang dia jatuh daripada tangan. Siapa begitu lagi? Wa ta'ifatun ka'ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghaira al-haqqi dhanna al-jahiliyah. Sebahagian daripada mereka yang lemah iman, khususnya orang munafik, yang berpura bersama dengan orang Islam, Tuhan masuk dalam hati mereka sangkaan-sangkaan jahiliah. Yaquluna, mereka berkata, tubik suara mereka, hal lana min amri syai'un, adakah kita dapat apa-apa daripada peperangan ini? Tengok, tak boleh apa-apa pun. Hasilnya ramai kalangan kita mati. Kalau tak jadi perang kita tak mati. Kalau tak tu kita tak keluar tadi tak mati. Tak luka. Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya semua urusan kepunyaan Allah. Hidup dan matinya kepunyaan Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka sembunyikan dalam diri mereka apa yang mereka tak lahirkan pada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tahu, Allah Taala dirakan. Yaquluna, mereka berkata, "Lau kana lana amri syai'un ma qutilna hahuna." Kalau sekiranya kita tak keluar berperang lah, tak adalah orang kita yang mati dalam medan perang ni, kata mereka. Kalau sekiranya kita tak keluar, tak ada yang mati dalam medan perang, tak ada luka. Qul, katakan Muhammad,
Law kuntum fi buyutikum, kalau kamu duduk di rumah kamu sekalipun. La barzal ladzina alaihim al-qatlu ila madajihim. Nasai Allah Taala jadikan mereka yang duduk di rumah pun keluar juga mati di sini. Mati dialah dengan izin Allah Taala, di sisi Allah Taala, di mana dia mati, kubur mana ditanam, Allah Taala berlaku. Allah Taala tentukan duduk dalam rumah pun tubik daripada rumah, pergi ke tempat itu. Allah Taala kata, wa yabtalillahu ma fi sudurikum. Allah Taala nak uji apa yang ada dalam dada kamu. Wa liyumahhisa ma fi qulubikum. Allah Taala nak bersihkan apa yang ada dalam hati-hati kamu. Tujuan Allah Taala buat ini, Allah Taala nak sucikan hati-hati kamu. Allah Taala nak bersihkan mana dia orang munafik, mana dia tak munafik, mana yang ikhlas, mana yang tak ikhlas. Allah Taala uji dengan perkara ini. Wallahu alimun bidzati sudur. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an innama istazallahum asy-syaitanu bi ba'di ma kasabu. Sesungguhnya mereka yang berpaling lari pada hari bertemu dengan musuh di medan perang Uhud itu, mereka telah digelincirkan oleh syaitan dengan sebab kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Dengan sebab mereka buat salah, kerja ke dunia, kerja ke benda, jadi penakut, menyebabkan mereka berundur, mereka lari. Wa laqad afallahu anhum, sesungguhnya Allah telah memaafkan mereka. Mereka yang ada iman dalam diri dimaafkan oleh Allah. Dengan sebab itu Allah Ta'ala nak uji saja. Orang yang kuat iman mendapat pahala besar. Orang yang berdosa kerana undur tu diampun oleh Allah. Terima dia ada. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun lembut terhadap hamba-hambanya. Wallahu a'lam.